الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini meneruskan bacaan kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Qadi Iyad Ibn Musa Al-Yahsubi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita masih dalam Al-Faslu Al-Thani, pada penghujung Faslus Tsani sebelum masuknya Faslus Tsalits, dalam Al-Qismul Awal ataupun bab yang pertama. Qismul Awal, bab pertama. Dalam bab pertama ada 10 fasal. Ini fasal yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa qala Allah ta'ala وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. أُمَّةً وَسَطًا dengan makna khiyaran atau udulan atau mu'tadilina fil akhlaqi, yakni orang yang umat, yang kami jadikan kalian di kalangan umat yang wasat, yakni yang terpilih. Wasat dengan makna yang terpilih, atau umat yang adil. Wasat dengan makna adil, ataupun wasat dengan makna mu'tadilina fil akhlaq, ghaira waqi'ina fi tarafail ifrati wat tafrid. Jadi tidak termasuk di kalangan umat yang berada pada pihak yang berlebihan ataupun pihak yang berada pada sudut yang terlalu ringan, yang berlebihan sehingga mentashbihkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, mentajsimkan Allah taala dengan sesuatu contohnya. Dan juga tidaklah tafrid dalam bentuk menafikan terus sifat Allah Ta'ala, iaitu dengan sifat, dengan ta'til disebut. Ini pun disebut wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi, untuk menjadikan kalian di kalangan syuhada. Yani syuhada iaitu orang yang menjadi saksi. Saksi kepada apa? Bitablighi risalati anbiya'ihim ilaihim, yaitu kamu di kalangan umat kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi penyaksi kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam bahawa mereka telah menyampaikan risalah kepada umat mereka. Jadi litakunu syuhada'a 'alan nas, itu maksudnya, untuk menjadikan kalian sebagai penyaksi kepada manusia, yaitu penyaksi bahawa para rasul yang terdahulu telah menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Karena umatnya kelak akan menafikan bahawa rasul-rasul mereka telah menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Mereka nafikan, maka kitalah yang menjadi saksi tersebut. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan rasul kalian menjadi syahid ataupun menjadi saksi kepada kalian semua, iaitu menjadi saksi bahawa kalian, iaitu umat Nabi Muhammad, adalah termasuk di kalangan umat yang wasat. Kamu umat yang terbaik. Kamu umat yang diberikan dengan kemuliaan, kelebihan. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad, dan tidaklah pujian tadi didapatkan melainkan dengan Nabi yang terpuji. Kita tak dapatkan kelebihan ummatan wasata kalau bukan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Qala Abu Hasan Al-Qabisi, kata Imam Abu Hasan Al-Qabisi, abana Allah Ta'ala fadla nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Abana ay azhara zuhuran bayyina. Maksudnya Allah telah menzahirkan dengan penzahiran yang jelas terhadap kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah menzahirkan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fadla ummatihi bihadhihi al-ayah, dan kelebihan umat Nabi Muhammad dengan ayat ini.
Bihadhil ayah, ba tadi bisababiha, bisababi hadhil ayah, ataupun fi hadhil ayah, ba dengan makna fi. Bihadhil ayah ay fi hadhil ayah. Wa fi qawlihi ta'ala fi ayatil ukhra, dalam ayat Allah Ta'ala yang lain disebut dalam surah Al-Hajj ayat 78, huwa sammakumul muslimin, sebelum ayat wa fi hadha. Di sini dalam kitab kita sebut wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Tamam? Jadi sebelum wa fi hadha apa dia? Huwa sammakumul muslimin wa fi hadha. Ay sammakumul muslimin fi at-Taurat wal Injil. Wa fi hadha, dan juga di dalam ayat dalam Al-Quran. Hadha dengan maksud Al-Quranul Karim. Maksudnya kamu sekalian dinamakan oleh Allah dengan muslimin di dalam Taurat dan Injil. Wa fi hadha, dan juga di dalam Al-Quran, liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dan Allah menjadikan Rasul, atau dijadikan Rasul sebagai syahid, sebagai penyaksi kepada kalian bahawa kalian adalah umat yang terbaik, dan menjadikan kalian sebagai penyaksi kepada manusia yang lain, iaitu dengan makna yang kita sebutkan tadi, iaitu kita menjadi saksi kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam bahawa mereka telah menyampaikan risalah walaupun didustai oleh kaumnya sendiri. Boleh faham? Wa kadzalika qauluhu ta'ala, begitu juga ucapan Allah, firman Allah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَكَيْفَ, bagaimana keadaan kafir pada hari yang mereka akan diseksa nanti. إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, akan datang pada setiap umat tadi dengan saksinya. Bishahid dengan binabiyin yashhad ala ummati, ini para nabi. Syahid di sini dengan makna nabi yang akan datang kepada umat mereka. Wajina bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan dengan sebabmu ya Rasulullah, bika bisababika ala haula'i syahida, dan kamu menjadi saksi pula ke atas mereka semua. Tamam? Ini kedudukan nabi yang sangat tinggi, ya. Maksudnya setiap nabi datang menjadi saksi kepada kaumnya, manakala Nabi Muhammad datang sebagai saksi kepada seluruhnya. Tamam? Ini antara hikmah, kata Maulana Syekh Abul Huda Ya'qubi hafizahullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam di akhirat nanti, umat akan pergi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, dan kemudian Nabi Adam kata nafsi nafsi, pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, atau dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh akan tunjuk Nabi Ibrahim, ya. Kemudian akan jumpa pula dengan Nabi Allah Musa. Nabi Musa akan jumpa, umat tu pula akan pergi juga. Nabi Musa akan tunjuk kepada Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa akan tunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abul Huda Ya'qubi, apa hikmah umat pergi jumpa dulu dengan Nabi Adam, kemudian berpindah daripada Nabi kepada Nabi? Kerana setiap Nabi tadi adalah Nabi yang mempunyai umat yang ramai. Nabi Adam adalah abuna. Setiap anak, kalau ketika dalam kesusahan, dia akan cari ayah. Yang itu adalah fitrah manusia. Maka ayah yang paling besar waktu itu adalah Sayyidina Adam AS. Maka semua pakat pergi kepada Nabi Adam. Sampai ke Nabi Adam kata, pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga umat yang ramai. Ini bapa yang kedua. Kemudian jumpa pula dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi yang dikasihi oleh semua umat. Sebab tu kata ulama, Nabi Ibrahim adalah Nabi kepada semua. Kerana itu setiap agama dalam dunia yang agama yang lama, agama yang Buddha, agama Hindu dan sebagainya, pasti akan ada sosok peribadi yang misalnya adalah Nabi Ibrahim. Cuma nama aja beza dalam kaum tadi. Sebab tu kata ulama, Nabi Ibrahim adalah Nabi kepada setiap agama. Maksudnya semua mengaku Nabi Ibrahim adalah nabinya mereka. Dan Nabi Ibrahim adalah Nabi kepada golongan muslimin. Nampak? Sehinggalah akan jumpa dengan Nabi Muhammad. Hikmah dia kenapa? Kerana tidak mau nanti orang akan mengatakan bahawa kalaulah Nabi Muhammad terus ditunjukkan pada ketika itu, mungkin nanti akan ada komplain daripada sebahagian umat, kata kenapa tak jumpa Nabi kami? Nabi kami pun mungkin boleh bagi juga syafaat tadi.
Tak, bila mana para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang mempunyai umat yang ramai dan mereka sendiri menunjukkan hakikatnya sebenarnya Nabi Adam nak tunjuk kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa disuruh pergi kepada Nabi Nuh? Nabi Nuh pun tahu akan tunjuk kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa suruh pergi kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pula tahu kata tu akan tunjuk kepada Nabi Muhammad jugalah sekali. Kerana untuk mengelakkan daripada mereka merasa bahawa ada yang lebih layak daripada Nabi pada hari tersebut. Tak, nak beritahu kata kami semua tidak layak. Yang layak hanya Nabi Muhammad sahaja. Syafa'atil uzma hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya semua umat akhirnya akan mengiktiraf bahawa Rasulullah sahajalah yang akan menjadi pemberi syafaat yang agung pada hari tersebut. Karena syafaat yang biasa diberi oleh para anbiya, para malaikat Allah Ta'ala juga memberikan syafaat. Anak-anak hafal Quran akan bagi syafaat kepada ibu ayahnya. Ulama alim di kalangan keluarga akan memberikan syafaat kepada ahli keluarganya. Tamam? Jadi ada syafaat-syafaat anak kecil yang mati ketika kecil akan beri syafaat kepada ayah dan ibunya kalau dia sabar. Tamam? Tapi syafaatil uzma hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ta'ala wasatan. Apa makna wasat? Ay adlan qiyara. Adlan ay mausufina bil adalah wad diyanah. Maksudnya yang bersifat dengan adalah, yakni keadilan, dan juga bersifat dengan ad-diyanah, yakni yang mempunyai agama yang kuat. Khiyaran yakni mukhtarina min hadhihi al-ummah. Ya. Mukhtarina min hadhihi al-ummah, kalau ini dimaksudkan dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tamam? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kum tadi kalau dikembalikan kepada sahabat, maka wasatan tadi dengan makna mukhtarina min hadhihi al-ummah. Maksudnya mereka yang terpilih di kalangan umat ini adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi kalau kata khitab itu kembali kepada seluruh ummah, yani wa kadzalika ja'alnakum, kum yani antum kullukum, kita semua ni ummatan wasata, maksudnya ini dibandingkan dengan umat yang terdahulu. Tamam? Kalau kum tadi kembali kepada sahabat, maknanya khitab tadi kepada para sahabat, dan diceritakan tadi untuk kita umat Nabi Muhammad yang wujud setelah Nabi diutuskan. Boleh faham ni? Tapi kalau kum tadi dengan makna seluruh umat Nabi Muhammad yang ada setelah Nabi diutuskan, maka khitab ini ditujukan kepada mereka, yakni umat Nabi Muhammad yang wujud setelah Nabi Muhammad ada, setelah Nabi Muhammad diutuskan. Dan ini diceritakan kelebihan ini kepada siapa? Dibandingkan dengan umat yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutuskan. Ya. Hakikat semua umat Nabi Muhammad, daripada zaman Nabi Adam AS sampai zaman yang akhir zaman nanti, ketika penghujung alam ini pun semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na hadhihi al-ayah, dan makna ayat ini apa dia? Wa kama hadainakum, seperti mana kami memberi hidayah kepadamu. Dalam ayat Allah Ta'ala yang ini diambil pada ayat apa? Yahdi man yasha man tasha na man yasha yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tamam? Tu ayat wa kama hadainakum, seperti mana kami hidayahkan kepada kamu. Wa kadzalika khassasnakum, atau khassasnakum boleh baca dua. Boleh baca dengan takhfif, boleh baca dengan tasydid. Fa kadzalika qassasnakum atau fa kadzalika qassasnakum wa faddalnakum, dan kita melebihkan kalian. Bi an ja'alnakum, kami khususkan kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nah tadi dengan ta'zim maknanya. Allah. Kami hidayahkan kepada kalian. Kami khususkan kepada kalian dengan khususiat yang pelbagai. Wa faddalnakum bi an ja'alnakum ummatan khiyaran 'udula. Dan kami lebihkan kalian dengan menjadikan kalian umat yang terpilih, khiyaran, yakni mukhtarin, 'udula, adalah, yakni al-mawsufina bil adalati wad diyanah, litashhadu lil anbiya'i alaihimus salatu wassalam ala umamihim, untuk kalian menjadi saksi kepada para anbiya alaihimus salatu wassalam ke atas umatnya. Mana umatnya mendustai para nabi, maka kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai umat yang adil. Seorang takkan boleh jadi saksi kalau dia tidak adil. Dia tidak? Takkan boleh jadi saksi kalau tak adil. Tamam? Lepas tu bila mana disebut as-sahabah kulluhum udul, adalah berdasarkan ayat ni. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yani udulan, khiyara, kalau khusus kepada sahabat. Lepas tu disebut as-sahabah
kulluhum udul. Tamam? Wa yashhada lakum ar-rasulu bis-sidq. Ya. Dan juga para rasul, yakni Sayyidina Rasul. Ar-Rasul sini dengan makna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul menjadi saksi bahawa kamu benar. Tengok sini. Ketika Nabi didustai, para Nabi yang terdahulu didustakan oleh kaumnya. Kaum dia datang depan Allah. Depan ni bukan makna Allah berjihad, tak. Maksudnya akan datang nanti di pengadilan. Kaum dia kata, ya Allah, Nabi-Nabimu tidak menyampaikan pun. Kalau kami tahu, kami dah ikut dah. Ni orang panggil mengelak, orang panggil. Hari itu mengelak dah semua. Semua dah takut dah, tahu dah. Kata nak kena. Jadi nak selamat diri, tuduh Nabi tak buat. Tuduh Nabi tak buat kerja. Baik, siapa akan jadi saksi? Kata Nabi-Nabi telah buat kerja. Nabi-Nabi telah sampaikan risalah, tapi kamu yang mendustakan, kaum dia yang mendustakan, kita yang akan jadi saksi. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Setelah kita jadi saksi, macam mana pula nak tentukan kata kesaksian kita betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bangun. Kata umatku benar. Besar tak kedudukan umat Nabi Muhammad? Besar. Besar tak kedudukan Rasulullah? Ajib, agung. Tamam? Wa qila, dan kata qil di sini kata Mulla Ali Qari rahimahullahu taala, kata beliau qad thabata bi turuqin mutakathirah. Ya, banyak jalan dia kata. Kadat an takuna mutawatiratan. Dan hampir-hampir riwayat ini yang disebut qil ini adalah mutawatir. Hampir-hampir jadi mutawatir kerana banyaknya jalan yang meriwayatkan tentang maksud ini. Fa kana haqquhu an yaqula sahha wa la yu'abbaru biqila. Maksudnya sepatutnya al-Imam Qadhi Iyad, kata Mulla Ali Qari rahimahullahu taala, syarih bagi Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, kata beliau sepatutnya Imam Qadhi Iyad tidak sebut qila, tapi sepatutnya sebut sahha. Tidak ditakbirkan dengan qila. Di sini boleh juga kita, sebab qil takut orang baca kata ni sirah tamrid, atau maksudnya ni kalam dhaif. Jadi sebab tu kita tak boleh katakan qil dengan makna dhaif. Boleh jadi al-Imam Qadhi Iyad bukan maksudkan qil tadi dengan maksud dhaif, tapi untuk maksudnya tanwi' al-kalam, ataupun membanyakkan pandangan. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab jumpa qil, jangan kita kata dhaif. Tak semestinya dhaif. Lihat balik kepada siyaqu al-kalam. Tengok balik kepada siyaqul kalam. Apa dia? Wa qila, itu maksud dia. Jadi bukan sirah tamrid, kerana hadis ni, cerita ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Jadi qil di sini apa dia? Imam Mulla Ali Qari kata, alangkah baiknya kalau Imam Qadhi Iyad mentakbirkan dia dengan sahha, bukan qila. Wa sahha anna Allah atau inna Allah taala, inna Allah jalla jalaluh. Tapi jangan tukar. Qila tadi kita katakan seperti mana takbir yang kedua tak disebut oleh Sayyidi al-Imam Mulla Ali Qari, cuma saya sebut apa dia, tidak semestinya qil dengan makna tamrid. Qil juga boleh jadi diletakkan oleh ulama dengan maksud mempelbagaikan pandangan. Ini pandangan yang seterusnya. Kerana apa ni, orang panggil apa, biasanya dalam kitab kita sebut qil, sirah tamrid ni maksudnya dhaif. Tak semestinya dhaif. Ini kena faham elok-elok. Hatta dalam kitab fiqh sekalipun tidak semestinya dhaif. Inna Allah jalla jalaluhu idza sa'ala al-anbiya. Sesungguhnya Allah jalla jalaluhu ketika bertanya kepada para anbiya, hal ballaghtum? Ni. Adakah kalian telah menyampaikan? Allah Taala Maha mengetahui. Allah bertanya kepada para nabi alaihi wassalatu wasalam, adakah kamu semua menyampaikan risalahku? Fayaquluna na'am. Ya, kami telah menyampaikan ya Allah. Fataqulu umamuhum. Ni umat nabi-nabi pula akan jawab apa? Ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Mereka tak mengaku. Tak ada ya Allah yang telah datang kepada kami bawa berita gembira ke, yang bagi ancaman kata nanti di akhirat ada neraka ke. Tak ada. Fatashhadu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil anbiya. Yani para umat Nabi Muhammad akan menyaksikan kepada para nabi bahawa mereka telah menyampaikan, wa yuzakkihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan nabi pula akan bangkit dan mengatakan umatku ini benar. Itu. Tamam? Jadi hebatnya apa ni, umat Nabi Muhammad kerana menumpang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembenaran mereka tidak akan dibenarkan selagi tidak ditazkiyahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya siapa yang kita bergantung juga sekarang ni ketika tu tak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila
makna al-ayati, makna ayat ini apa dia? Innakum hujjatun ala kulli man khalafakum. Kalian adalah menjadi hujjah ke atas siapa yang bercanggah dengan kalian. War rasulu hujjatun alaikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi penghujah kepada kalian. Maksudnya akan mempertahankan kalian dengan hujah tersebut. Hakahu Samarqandi. Wa qala Allah Ta'ala wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Ya, surah Yunus. Kita tengok sini. Qadama sidqin. Wa basyiril ladzina amanu. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman, annalahum qadama sidqin. Ya, bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Allah. Qadama sidqin, kalau terjemahan harfan biharf ini terjemahan dengan lughah, maksudnya bagi mereka ada disiapkan persediaan yang luar biasa kepada mereka. Baik, apa persediaan tadi? Qala Qatadatu wal Hasan wa Zaid bin Aslam. Nah, qadama sidqin huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yashfa'u lahum. Itu persediaan. Kesediaan yang Allah Ta'ala bagi nanti apa dia? Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin. Qadama sidqin ay huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani Sayyidina Rasul akan memberikan syafaat kepada mereka. Wa 'anil Hasan, yani Hasanul Basri. Ingat Hasan ketika diitlakkan tanpa diletakkan dengan qaid bin dan sekiannya, maka Hasanul Basri. Aidan qala hiya musibatuhum bi nabiyihim. Jadi wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, iaitu ada sesuatu yang Allah Taala dah siapkan. Apa dia? Iaitu musibah kepada mereka dengan kewafatan nabi mereka, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa hiya musibatuhum? Tapi diterjemahkan hiya tu qadamu sidqin. Qadama sidqin tu adalah hiya tu. Jadi diterjemahkan an-nasad dhamir li ta'nisi qabarih. Ditakniskan dhamir, kenapa? Karena taknisnya khabar. Jadi qadamu sidqin musibatuhum bi nabiyihim. Maka digantikan untuk diletakkan dhamir hiya tu, hakikatnya kembali kepada qadama sidqin. Karena apa? Li ta'nisi qabarih. Karena taknisnya khabarnya, itu musibah. Jadi wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, iaitu dengan kewafatan nabi mereka, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qablahum, sebelum mereka wafat. Kan disebut dalam ni wildan. Wildan. Kan? Disebut dalam ni, sebut apa wildan? Disebut sebelum ni kata hayati khairul lakum wa mamati wa mauti khairul lakum. Dan disebut dalam hadis idza aradallahu rahmatan bi ummatin qabada nabiyahum qablaha. Dicabut nyawa nabi mereka sebelum mereka. Faja'alahu laha faratan wa salafa. Dan nabi tersebut akan menunggu mereka di akhirat nanti untuk memberi syafaat kepada mereka. Itu maksudnya. Jadi wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, diberi berita gembira kepada golongan mukminin bahawa bagi mereka persediaan yang Allah Taala siapkan yang sangat agung, iaitu apa dia? Diwafatkan nabi mereka lebih dahulu daripada mereka untuk menunggu mereka di akhirat diberikan syafaat dan diberikan minuman daripada telaga Kausar kepada mereka. Itu maksud hiya musibatuhum bi nabiyihim. Musibah. Musibah pada zahir, iaitu kita melihat Nabi wafatnya Rasulullah itu adalah musibah kepada umat Nabi Muhammad, tetapi terdapat padanya keagungan dan juga kemuliaan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada Rasulullah, memberikan kebaikan kepada umat Nabi. Lepas tu Nabi kata hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu hiya syafa'atu nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaksudkan dengan qadama sidqin adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiya tu pun juga an-nasad dhamir li ta'nisi qabarih. Itu sebabnya.
huwa syafi'un, dan Nabi SAW adalah syafi', pemberi syafaat, sidqin, yang benar, inda rabbihim. Itu dimaksudkan qadama sidqin, ay syafi'u sidqin inda rabbihim. Wa qala Sahl bin Abdullah Tustari, kata Sayyidina al-Imam Sahl bin Abdullah Tustari, hiya sabiqatu rahmatin, iaitu rahmat yang telah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Auda'aha, yakni auda'a ar-rahmah Allahu fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yani Allah Ta'ala memberikan rahmat, iaitu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fi Muhammadin. Wa qala Muhammad bin Ali At-Tirmizi, yani Hakim At-Tirmizi, sahib Nawadirul Usul. Ini bukan Muhammad bin Ali Tirmizi, ini bukan Imam Tirmizi, sahibus Sunan. Ini Hakim At-Tirmizi, wali min awliya'illahi ta'ala, kibar as-salihin. Huwa imamus sadiqin, kata. Apa qadamus sidqin? Wa basyiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin, ay huwa imamus sadiqin was siddiqin. Beliau adalah imam kepada sadiqin dan siddiqin. Asy-syafi'ul muta', yakni pemberi syafaat yang ditaati. Ditaati maksudnya apa dia? Ay al-qabulus syafa'ah, yang diterima syafaatnya. Wasailul mujab, yakni yang meminta kepada Allah yang akan diperkenankan. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakahu anhu Sulami. Hadis ini diriwayatkan, ataupun ini diriwayatkan juga oleh al-Imam As-Sulami. As-Sulami ma'ruf, beliau meriwayatkan daripada para sufi. Nah, seperti yang disebutkan awal oleh al-Imam Mulla Ali Qari, bahawa As-Sulami min ahli al-batin, iaitu min ahli sufi, ay min ahli al-haqaiq. Beliau menukilkan daripada para ahli al-haqaiq, semisal al-Imam Muhammad bin Ali At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala. InsyaAllah esok kita akan sambung pada perbahasan Al-Faslus Thalith, bahasan yang penting untuk kita memahami bagaimana para mufassirin, para ulama memahami ayat Allah Ta'ala yang zahirnya nampak seperti aitab, nah, seperti celaan ataupun seperti kemurkaan kepada Nabi SAW, tapi tidak murka, malah sebaliknya Allah menunjukkan dengan lemah lembutnya kepada Nabi kita Muhammad SAW yang agung, bukti kasihnya Allah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan tersebut pada esok hari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sama-sama kita mahallul qiyam, dan saya jemput juga kepada seluruh yang mengikuti majlis untuk sama-sama kita mahallul qiyam. Dan hatta kalau berada di depan kamera pun ataupun di depan handset sekalipun, tetap bangun ketika mana kita membaca mahallul qiyam, insya-Allah. Saya jemput sama-sama untuk kita melakukan sedemikian. Tadi pergi ke يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر مرافع فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى قد دها من هول أفصع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا هداع فلها أنت فتسجد وتنادى شفعت شفاع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن
يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمال صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واعطنا به كل ما طمع واكفنا كل البلايا وادفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب غثنا يا الله بحياة الطالية مع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهرى وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه